Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 22 Januari 2024. Kita ke berita utama. Program subsidi bersasar sumbangan asas rahmah SARA berjumlah 700 juta ringgit bakal diagihkan secara berperingkat mulai hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan bagi program subsidi bersasar itu bertambah 5 kali ganda kepada 700 juta ringgit berbanding 130 juta ringgit tahun lalu. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, peruntukan lebih besar itu membolehkan kerajaan menambah jumlah penerima SARA kepada 700,000 penerima berbanding 210,000 penerima tahun lalu. Pengagihan SARA akan bermula hari ini bagi penerima dari Semenanjung Malaysia, manakala penyaluran bantuan tunai untuk penerima dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan bermula 19 Februari ini. Dalam perkembangan sama, Anwar memaklumkan kerajaan akan mengumumkan lebih banyak penambahbaikan kepada bantuan-bantuan lain sempena program SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon dukungan daripada seluruh rakyat Malaysia untuk menyokong usahanya dalam menambah baik tata kelola dan memerangi rasuah di negara ini. Menyedari isu tata kelola dan rasuah yang kerap kali dibangkitkan mengundang rasa tidak senang oleh setengah pihak. Perdana Menteri berkata usaha tersebut bukan hanya dipikul oleh orang politik sahaja, bahkan seluruh sistem di tanah air. Menurut beliau, kecurian berbilion ringgit wang milik rakyat tidak boleh dianggap perkara biasa, sebaliknya perlu diperangi. Tambahnya, disebabkan rasuah dan kesalahan tata kelola juga menyebabkan kerajaan tidak dapat memberikan peruntukan yang besar kepada sektor pendidikan. Yang di-Pertuan Negeri TYT Sarawak akan diumumkan dalam masa terdekat ini selepas nama yang dipersembahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Yang di-Pertuan Agong diperkenankan baginda. Ujarnya nama calon tersebut dikemukakan oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg kepadanya sebelum beliau mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong pada minggu lalu, kerana proses lantikan TYT adalah termaktub dalam budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, Anwar tidak menyedahkan nama yang dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong, namun ura-ura sebelum ini ada mengatakan jawatan itu bakal disandang oleh Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sehubungan itu, beliau juga berkata kerajaan perpaduan akan mengadakan mesyuarat pada malam ini untuk membincangkan nama Speaker Dewan Rakyat bagi membolehkan pelantikannya dilaksanakan segera. Perkhidmatan TYT Sarawak ke-7 Tun Abdul Taib Muhammad akan tamat pada 28 Februari depan dan ia terpulang kepada budi bicara Yang di-Pertuan Agong atas cadangan daripada Kerajaan Negeri Sarawak untuk melanjutkan tempoh perkhidmatan beliau. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX menyeru semua penjawat awam agar segera mendaftar pengkalan data utama padu. Presiden QPEX Datuk Dr. Anam Mat berkata, sebagai kumpulan yang melaksanakan segala aspirasi kerajaan, penjawat awam perlu menjadi contoh kepada masyarakat dalam memastikan kejayaan program padu. Katanya lagi, QPEX yakin jumlah pendaftaran padu akan meningkat dengan mendadak jika kira-kira 1.7 juta penjawat awam ketika ini mengambil tanggungjawab untuk mendaftar dengan lebih awal. Tambahnya, ketua jabatan perlu mengambil tanggungjawab untuk memastikan setiap kaki tangan mereka mendaftar dan ingatan tersebut perlu dilakukan secara berkala. Kita kembali lagi. Seorang pengarah syarikat pembekalan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana dipercayai bertindak sebagai pemberi rasuah kepada penjawat awam negeri Melaka bagi pelaksanaan kerja-kerja perolehan. Suspek berusia awal 60-an itu ditahan pejabat SPRM Melaka Alai kira-kira pukul 12 tengah hari tadi bagi membantu siasatan.
Menurut sumber, penahanan dibuat ekoran suspek dipercayai telah merasuah penjawat awam di pelbagai jabatan kerajaan dengan membayar antara belasan hingga puluhan ribu ringgit bagi memastikan kerja pembekalan di jabatan-jabatan berkenaan diperolehi. Kes itu melibatkan perolehan keseluruhan berjumlah RM639,104. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka Muhammad Syahril Cik Saad mengesahkan penahanan itu dan memaklumkan suspek akan dibawa ke mahkamah esok bagi mendapatkan kebenaran reman. Air mata jantan penyampai radio Fizi Ali gugur usai sebutan kes hadanah di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam sebentar tadi gara-gara 2 bulan tidak berjumpa dengan anak tersayang Nur Aminah Sofia 5 tahun. Fizi atau nama sebenarnya Muhammad Hafizuddin Ali Mudin, 37 tahun berkata dia sudah tidak larat berdepan kemelut yang tidak berkesudahan melibatkan bekas isterinya yang juga pelakon Shakila Koriri. Menurutnya, tindakannya memfailkan hadanah bukanlah untuk berebut anak, sebaliknya hanya menginginkan anak perempuannya itu mendapat kasih sayang yang sempurna. Dalam pada itu, Shakila menafikan dakwaan dirinya melarang Aminah bertemu dengan bapanya, namun dia mengakui tidak berpuas hati dengan komitmen yang ditunjukkan Fizi sebagai bapa kepada anaknya. Beralih ke berita luar negara, seramai 5,000 ibu bapa di Amerika Syarikat di bawah sebuah badan perlindungan pengguna Claims Hero menyaman TikTok kerana menuduh platform itu memberikan kesan buruk terhadap anak-anak mereka. Menjelaskan isu tersebut, laman web Claims Hero mendakwa TikTok ialah senjata yang disasarkan kepada belia Amerika kerana memaparkan kandungan ganas, seksual dan juga bunuh diri tanpa henti. Kata laman web itu, setiap ibu bapa layak mendapat ganti rugi sehingga lebih RM47,000. Tindakan undang-undang itu dibuat selepas insiden yang diceritakan oleh seorang wanita, Brittany Edwards, yang memberitahu anak perempuannya yang berusia 12 tahun menyiarkan video di TikTok menyatakan dia mahu membunuh diri. Ini bukanlah kali pertama TikTok berdepan saman ibu bapa. Pada Julai 2022, 2 saman difailkan terhadap syarikat berkenaan susulan kematian 2 kanak-kanak yang menyahut cabaran tular dikenali sebagai Blackout Challenge di platform tersebut. Seorang pemandu trak wanita berusia 35 tahun digelar Barbie Romania kerana sering menggunakan busana berwarna merah jambu dan memiliki trak yang dihiasi dengan warna berkenaan. Georgetta dikenali di media sosial sebagai seorang pemandu trak yang cantik dan sering berkongsi video mengenai kehidupannya, terutamanya ketika membuat penghantaran barangan di seluruh Romania. Barbie Romania yang berasal dari daerah Alba itu telah memandu trak sejak 12 tahun lalu dan menghabiskan banyak masa untuk mengubah traknya menjadi warna kegemarannya. Selain daripada berkongsi mengenai traknya, Georgetta juga sering memuat naik video bersama kucing-kucing peliharaannya yang setia menemaninya membuat penghantaran. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi berita ekonomi. Harga minyak sawit mentah MSM Malaysia dijangka meningkat pada 2024 didorong pengeluaran yang tidak stabil walaupun permintaan meningkat untuk biodiesel. Memetik laporan Reuters, kenaikan permintaan dilihat mengimbangi kesan pengeluaran minyak saingan minyak selain MSM yang lebih tinggi. Menurut laporan itu lagi, Indonesia dan Malaysia dijangka melihat sedikit impak kepada pengeluaran daripada cuaca kering El Nino yang bermula pada separuh kedua 2023. Di Malaysia pula dilihat pada 18.75 juta tan meningkat 1% dari tahun lepas, memandangkan keadaan buruh bertambah baik di negara pengeluar kedua terbesar minyak sawit dunia itu. Bank Negara Malaysia BNM menafikan telah melulus dan melesyenkan aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh Quantum Metals Sdn Bhd QMSP.
Bank Pusat dalam kenyataan berkata, status QMSP sebagai institusi pelopor tidak bermakna produk dan aktiviti perniagaannya seperti produk dan dagangan emas adalah didaftarkan, diluluskan atau dilesenkan di bawah undang-undang yang ditadbir oleh BNM. Menurutnya lagi, Kyoto Metal merupakan institusi pelopor di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. BNM juga menyatakan pihaknya maklum mengenai dakwaan menerusi media sosial bahawa semua transaksi masuk dari luar negara memerlukan kelulusan dan pengesahan BNM berhubung dengan AMLA. Jelasnya lagi, sebarang aliran masuk dana ke dalam negara kecuali untuk tujuan pinjaman luar pesisir yang melebihi had tertentu yang diperuntukkan di bawah dasar pertukaran asing tidak memerlukan pengesahan dan kelulusan daripada BNM terlebih dahulu. Sementara itu, BNM turut menegaskan bahawa tiada sesiapa pun yang boleh menyalahgunakan nama dan urusan surat menyurat BNM sehingga boleh mengundang salah faham bahawa produk atau perkhidmatan mereka diluluskan oleh BNM. Kita ke berita sukan. Kilangan mata berharga ekoran 2 kekalahan pada aksi kumpulan E Piala Asia bertemu Jordan dan Bahrain menyaksikan kedudukan ranking Harimau Malaya kini jatuh ke tangga 136 dunia berbanding tangga 130 pada 21 Disember lalu. Namun masih terdapat langkah bagi menyelamatkan situasi tersebut dengan mencipta kejutan apabila berdepan dengan gegasi Asia Korea Selatan pada Khamis ini. Bagaimanapun situasinya agak sukar buat Harimau Malaya memandangkan Korea Selatan dijangka akan menurunkan kesebelasan terbaik mereka dalam usaha untuk muncul sebagai juara kumpulan E. Dalam pada itu, sekiranya pasukan negara tewas, Malaysia dijangka hilang 12.29 mata, sekaligus mungkin memburukkan lagi kedudukan pasukan dalam ranking dunia. Cristiano Ronaldo sudah tidak mempercayai sebarang anugerah lagi selepas dirinya diketepikan dalam senarai Ballon d'Or dan The Best FIFA. Bekas bintang Manchester United itu sebelum ini meninggalkan Liga Utama untuk menyertai klub Al-Nassr pada awal tahun 2023. Setakat ini, Ronaldo 38 tahun telah berjaya meledak sebanyak 54 gol bagi Liga Pro Saudi pada tahun 2023. Pemain itu bagaimanapun tidak disenaraikan dalam 30 pemain bagi Ballon d'Or yang telah dimenangi Lionel Messi buat kali ke-8 selain turut gagal berada dalam senarai calon bagi anugerah pemain terbaik lelaki The Best FIFA. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 23 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.